أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا المصطفى ونبينا المجتبى محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah. Pertamanya kita mengangkat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah dan kurnianya dapat sama-sama kita bertemu secara online pada malam ini dalam program khas berkaitan dengan tazkirah sempena malam Jumaat ini yang dianjur oleh surau Al-Muttaqun USJ 12. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla akan mengampunkan kita dan memasukkan kita di kalangan hamba-hambanya yang terpilih, insya-Allah. Pada malam ini kita berada dalam malam Jumaat. Di antara perkara yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita pada malam Jumaat ini supaya kita membaca pada malam ataupun siang Jumaat, dan mengikut kalender Islam itu hari Jumaat ataupun Jumaatnya itu bermula pada saat waktu maghrib tadi. Kita berada pada malam Jumaat. Pada malam dan ataupun pada siang Jumaat, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita untuk membaca surah Al-Kahfi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam ataupun pada siang Jumaatnya, Allah Subhanahu wa taala akan mencahayakan hidupnya di antara dua Jumaat. Allahu lahu ma bainal jum'atain. Allah akan mencahayakan hidupnya di antara dua Jumaat. Itu yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Kahfi adalah surah yang mengandungi banyak pengajaran. Banyak pengajaran yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Dan surah Al-Kahf ini, dia adalah satu surah yang membawa 3 kisah utama. Kalau kita tengok kepada kisah-kisah Al-Quran, di antara kisah Al-Quran Al-Karim itu adalah kisah yang disebut dalam surah Al-Kahf. Ada 3 kisah utama. Kisah yang pertama adalah berkaitan dengan Ashabul Kahf, anak-anak muda yang telah lari daripada kezaliman kaum mereka, kezaliman raja mereka. Mereka lari dan mereka berada di satu tempat, dalam satu gua. Gua itulah yang dipanggil dengan Al-Kahf. Al-Kahf tu merujuk kepada gua dalam bahasa Arab. Okey, ini adalah kisah yang pertama. Kisah yang kedua adalah kisah pengembaraan ilmu di antara Nabi Musa dengan Khidir alaihi wassalatu wassalam. Dan kisah yang ketiga adalah kisah berkaitan dengan Zulkarnain, yang mana oleh para ulama mutadabbirin, ulama tadabbur ataupun para pengkaji tentang ilmu tadabbur ini, mereka menyebut inilah 3 ancaman ataupun 3 ujian yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Satu adalah tentang ujian berkaitan dan juga dalam surah Al-Kahf ini ada satu kisah lagi, iaitu kisah sahibul jannatain, seorang kaya yang mengandungi yang memiliki 2 kebun yang cukup luas. Disebut sahibul jannatain, pemilik 2 kebun yang luas. Jadi kata para sarjana kita, ini antara 3 cabaran yang kita akan lalui. Kita akan lalui cabaran keilmuan. Orang yang mempunyai ilmu akan diuji dari segi keilmuan mereka. Ilmu mereka itu menjadi ujian kepada mereka. Yang kedua, orang yang Allah Ta'ala takdirkan diberikan harta kepada mereka, mereka akan diuji dengan harta, seumpama yang berlaku kepada Allahumma salli ala kepada sahibul jannatain. Yang ketiga, orang yang mempunyai kuasa, seumpama yang berlaku kepada Zulkarnain. Orang yang mempunyai kuasa seperti mana Zulkarnain, orang yang mempunyai harta sebagaimana sahibul jannatain, ilmu sebagaimana Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dan juga ujian yang pasti Allah Ta'ala akan uji, iaitulah ujian keimanan sebagaimana yang berlaku kepada Ashabul Kahf. Apa yang menyebabkan mereka lari ke dalam gua?
yang mereka menyebabkan mereka lari ke dalam gua tersebut adalah kerana keimanan mereka. Iman kita ni sebagaimana Allah Taala sebut dalam surah Al-Ankabut, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kazibin. Apakah manusia menyangka bahawa mereka itu akan dibiar untuk berkata amanna, kami telah beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak akan diuji? Kata Allah, walaqad fatanna allazina min qablihim, demi sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum daripada mereka. Fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu, maka telah mengetahuilah di kalangan Allah Taala kata, maka telah diketahuilah siapakah di kalangan mereka itu orang-orang yang benar-benar beriman. Wala ya'lamanna al-kadzibin, dan diketahuilah siapa di kalangan mereka itu orang-orang yang mendustakan Allah, Qadi Rabbul Izzati wal Jalal. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi surah Al-Kahf menceritakan tentang 4 kisah ini. Saya ulang sebut. Yang pertama adalah Ashabul Kahfi, kisah tentang Ashabul Kahf, dan cerita tentang Ashabul Kahf itu dia menguji dari segi keimanan. Iman kita tetap akan diuji. 2, cerita tentang Sahibul Jannatain, cerita tentang Sahibul Jannatain, pemilik kepada 2 kebun yang besar, kaya, harta, akan diuji oleh Allah, Qadi Rabbul Izzati wal Jalal. Yang ketiga, cerita tentang pengembaraan ilmu di antara Sayyidina Musa alaihi salam dengan Sayyidina Khidir alaihi salam. Dan ini adalah ujian keilmuan. Ilmu ini akan diuji. Dan yang keempatnya yang disebut sebagai Zulkarnain. Cerita tentang Zulkarnain, kisah tentang Zulkarnain, kita ataupun orang yang diberikan kuasa akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian kekuasaan tersebut. Itu bahagian yang pertama. Saya nak sebut sikit berkaitan dengan isi kandungan surah Al-Kahf. Dan kita sebut awal tadi, antara benda yang dituntut kepada kita berkaitan dengan surah Al-Kahf adalah untuk kita mentelaah, membaca, mengkaji surah Al-Kahf pada hari Jumaat, bermula daripada malamnya ataupun pada siangnya. Secara fadilatnya dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, adha Allahu lahu ma bainal jum'atain, Allah akan mencahayakan hidup kita di antara 2 Jumaat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu yang pertama ataupun bahagian yang pertama di tazkirah kita pada malam ini. Bahagian yang kedua, saya nak ajak tuan-tuan untuk melihat, mengambil beberapa pengajaran daripada surah Al-Kahf. Yang pertama, saya nak ajak tuan-tuan untuk mengambil daripada surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi adalah surah yang ke-18 dalam ayat yang ke-62. Ayat yang ke-62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Al-Kahf ayat yang ke-62, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Setelah mereka melampaui tempat tersebut, mereka dah berjalan agak jauh, berkatalah Nabi Musa kepada temannya, kepada pembantunya, bawalah makan makanan tengah hari kami, sebenarnya kita telah mengalami penat serta lelah dalam perjalanan kita yang panjang ini. Perkataan nasaba, nasaba tu maksud dia menyebut tentang kepenatannya. Kita dah penat dah, kita dah berjalan dah, kita dah melalui beberapa benda, dan episod dalam surah Al-Kahf itu memang telah kalau kita baca, kita akan dapat cerita berkaitan dengan macam mana Musa bertanya kepada Khidir alaihissalam, kenapa kita perlu untuk merosakkan bahtera ataupun kapal yang mereka naik dan sebagainya. Itu bukan kita nak bincang pada malam ini. Kita nak tadabbur pada malam ini perkataan nasaba. Perkataan nasaba itu disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Dia kata makna nasaba itu adalah letih dan juga sulit dan juga susah dalam perjalanan. Maksud dia, Nabi Musa alaihi salatu wasalam mengadu tentang keletihan dia, kepenatan dia, dan dia juga mengadu tentang dalam perjalanan kita ini penuh dengan perkara-perkara yang susah dan sulit. Itu disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi ketika mana menjelaskan makna perkataan nasaba. Nasaba tu, sekali lagi,
dia membawa makna bahawasanya dalam perjalanan kita ni kita letih. Dalam perjalanan kita ni kita menghadapi kesusahan-kesusahan dan sebagainya. Okey. Yang dimaksudkan di sini, ini pandangan Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih. Dia kata yang dimaksudkan dengan susah dan letih itu adalah lapar, kelaparan. Maka di dalam ayat ini terdapat dalil bahawa seseorang boleh memberitahu tentang keadaan yang dialaminya, baik kepedihan maupun rasa sakit. Ini kesimpulan yang dibuat oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih terhadap ayat ini. Dia beritahu, dia kata, kalau kita ambil dalam bentuk tadabbur, dalam hidup kita ni tuan-tuan, kehidupan kita ni memang susah. Allah Ta'ala takdirkan macam tu. Kehidupan kita ni memang kita meletihkan. Allah Ta'ala ciptakan kehidupan ini dalam keadaan halu'a, keluh kesah. Kita akan menghadapi keletihan. Dia bukan sekadar dalam permusafiran, tetapi dalam kehidupan kita ni. Kerana hakikat kehidupan itu sendiri adalah ujian. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mulk sebagai contoh. Allah Ta'ala kata, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kamilah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Kedua-duanya, kehidupan dan kematian itu tujuannya apa? Liyabluwakum, untuk menguji kamu. Ayyukum ahsanu amala. Siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalannya? Dengan makna apa? Dengan makna bila kita nak melalui kehidupan, dalam perjalanan kita berhadapan dengan kehidupan ini, kita akan berhadapan dengan kesusahan. Kita akan berhadapan dengan pancaroba dalam hidup. Kita akan berhadapan dengan kesusahan dalam hidup. Al-Imam Al-Qurtubi mengambil ayat ini apabila dia mengulas. Al-Imam Al-Qurtubi yang wafat pada tahun 671 Hijrah, orang Cordoba, orang Spanyol, orang Cordoba, beliau menyebut, Al-Imam Al-Qurtubi menyebut, ayat ini menjadi dalil, menjadi punca bahawasanya dalam agama ini kita boleh menyebut dan mengadu tentang kecapekan kita, keletihan kita dan kesusahan kita dalam menghadapi kehidupan ini. Sama ada yang kita nak sebut itu tentang kepedihan, rasa sakit, tetapi ada satu syarat, kata Al-Qurtubi. Al-Qurtubi kata, jangan sampai tahap kita mempertikaikan ketentuan Allah Azza wa Jalla, tapi kita menyebut itu sebagai sebahagian daripada terapi dalam hidup kita. Maknanya bila kita boleh menyebut itu, kita boleh meluah dan kita boleh melempiaskan keletihan dan kesusahan dalam hidup itu, dia akan mendatangkan ketenangan kepada kita. Yakni, mengadu tentang keletihan itu menjadi sebahagian daripada terapi dalam hidup kita ini. Itu yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih bagi ayat yang ke-63. Hari ini bila kita baca surah Al-Kahf, kita akan jumpa ayat tersebut. Qala ara'aita iz awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut. Kita akan jumpa ayat, itu ayat yang ke-63. Dalam ayat yang ke-62, kita akan jumpa perkataan nasaba. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina haza nasaba. Jadi perkataan nasaba itu diulas oleh Al-Imam Al-Qurtubi bahawa boleh untuk kita menyebut tentang keletihan kita. Bukan dengan kita nak melupakan takdir ataupun nak memarahi kepada takdir dan sebagainya. Tidak. Tetapi dia dalam konteks untuk kita menjadi terapi kehidupan kita. Setelah kita keletihan, kita sebut sebentar dan kita memohon kekuatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnul Jauzi rahmatullah alaih, dia pula memberi komentar kepada ayat ini dengan menyebut, ini menunjukkan bolehnya mengucap perkataan seperti ini, iaitulah tentang keletihan dan kesusahan dalam perjalanan ketika seseorang mendapat gangguan dan keletihan. Dan ini bukan bentuk syakwa, yakni mengadu kepada manusia. Yang kita tidak boleh dalam hidup ni, kita tak boleh mengadu berlebihan kepada manusia. Tetapi mengadu kepada Allah Azza wa Jalla, kita menyebut kepada Allah Azza wa Jalla tentang keletihan kita, kita dah letih sangat ni, itu dibolehkan. Ini berdasarkan ayat 60, ayat 62 ni, ditunjukkan, disebut oleh Imam Ibnul Jauzi, dia kata memang itulah yang ditunjuk oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita baca dalam sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun, kita akan jumpa sebagai contoh
Nabi ketika mana balik daripada Taif. Waktu mana Nabi SAW balik daripada Taif. Balik daripada Taif, Nabi SAW duduk dalam keadaan letih. Dia letih. Dia dalam keadaan tidaklah kecewa, tapi duduk dalam keadaan tergantung perasaannya. Kerana orang Taif ni adalah sama-sama Arab. Orang yang ada hubungan kerjasama dengan orang-orang Mekah. Adik-beradik, bahkan ada hubungan kekeluargaan dan sebagainya. Tapi orang Taif tolak Nabi. Tolak pula bukan dengan tolak yang biasa-biasa, tetapi tolak dengan keadaan yang cukup kasar. Mereka membaling Nabi SAW dengan batu. Mereka mencaci Nabi. Mereka panggil budak-budak untuk caci Nabi dan sebagainya. Nabi SAW balik dan Nabi SAW berdoa dengan mengangkat tangan. Dalam satu kebun yang pembantu kebun tersebut bernama Addas. Dia mengangkat tangan mengadu kepada Allah. Allahumma inni ashku ilaika du'fata quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni aw ila aduwwin mallaktahu amri illam yakum bika ghadabun alayya fala ubali. Itu disebut oleh Nabi. Nabi SAW menyebut, ya Allah, ya Tuhanku, aku mengadu kepada kamu tentang lemahnya kekuatanku. Hilang dah kekuatanku. Wa qillata hilati, dan sedikitnya helahku. Wa hawani 'alan nas, dan pandangan manusia kepadaku dengan pandangan yang penuh kehinaan. Anta rabbul mustad'afin, kamu adalah Tuhan kepada orang-orang yang lemah. Wa anta rabbi, dan kamu adalah Tuhanku. Ila man takiluni, ke arah mana kamu nak lemparkan aku? Ila ba'idin yatajahhamuni, apakah kamu nak lempar aku ke tempat yang jauh, lalu mereka itu akan mengherdik aku? Au ila aduwin mallaktahu amri, ataupun kamu nak serahkan urusanku ini kepada para musuh? Tapi di hujung pengaduan Nabi kepada Allah, Nabi SAW sebut, illam yakum bika ghadabun alayya fala ubali. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya kamu tak marah, sekiranya kamu tak murka, kalau kamu tak marah kepada saya, fala ubali, saya menganggap tak apa. Ini adalah sebahagian daripada ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Tuan-tuan, perempuan yang saya hormati sekalian, ini pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat 62 surah Al-Kahf. Benda yang sama juga disebut oleh Syekh As-Sa'di. Dia kata ayat ini menunjukkan bolehnya seseorang memberitahu keadaan jiwanya, keadaan jiwa yang dialami olehnya, sama ada letih, lapar atau haus ataupun terinaya dan sebagainya. Itu dibolehkan. Kerana kesimpulannya, kerana sebahagian daripada terapi dalam hidup kita, bila kita berdepan dengan kesusahan, bila kita boleh meluahkan, bukan untuk dia selesaikan masalah kita, tapi kita boleh meluah dan berkongsi problem dan masalah kita, dia sebenarnya mendatangkan satu ketenangan ataupun dia mengembalikan semangat kita semula. Dan itu yang kita boleh ambil daripada pengajaran surah Al-Kahf. Yang kedua, saya nak ajak tuan-tuan untuk tengok ayat yang ke-63. Tadi ayat adalah ayat yang ke-62 surah Al-Kahf. Seterusnya ayat yang ke-63. Qala ara'aita iz awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa asy-syaitanu an azkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Teman Nabi Musa berkata, tahukah apa yang telah terjadi ketika kita berehat di batu besar itu? Dalam perjalanan sebelum ni, mereka singgah di satu tempat batu besar. Sebenarnya aku lupakan hal ikan itu, dan tiadalah yang menyebabkan aku lupa daripada menyebut hal itu kepadamu melainkan syaitan. Dan ikan itu telah menggelusur menempuh jalannya di laut dengan cara yang menakjubkan. Ayat yang ke-63 ni, bila mereka duduk, mereka Nabi Musa dah sebut tentang kelaparan dia, keletihan dia. Kemudian setelah itu mereka berhimpun. Nabi Musa AS duduk dengan pembantunya dan juga Khidir. Dia menyebut dan mengadu tentang kelaparannya. Kita dah ambil pengajaran daripada ayat tersebut. Ayat 63 pula. Ayat ni mengandungi faedah bahawa pertolongan Allah akan turun kepada seorang hamba sesuai dengan usaha yang dilakukannya
dan sesuai dengan usaha yang dilakukannya dan dilakukan apa yang diperintahkan. Dan bahawa orang yang melakukan sesuatu sesuai dengan perintah Allah, maka ia akan ditolong dengan pertolongan yang tidak diberi kepada orang lain. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya kita tidaklah merasa letih dalam perjalanan ini, melainkan yang mengisyaratkan kepada perjalanan yang melampau tempat pertemuan dua lautan ila akhir. Okey, tuan-tuan. Kita nak sebut apa? Pengajaran ni disebut kepada kita bahawa bagaimana Allah Azza wa Jalla menyatakan bahawasanya manusia ini hanya akan diberikan bantuan sesuai dengan usaha yang mereka buat. Dalam konteks kisah ini, bila Nabi Musa alaihi salam dan bagaimana pembantunya itu berusaha untuk membalikkan, mencari tentang perjalanan tersebut, mengingatkan semula tentang perjalanan tersebut, Allah Azza wa Jalla secara sunnatullahnya, dia hanya akan memberikan, Allah Ta'ala hanya akan memberikan bantuan dan pertolongan apabila kita dapat mengerjakan sesuatu berasaskan kepada ketentuan sunnahnya. Sunnatullah. Bila kamu lupa, maka kamu akan kehilangan perkara tersebut. Itu yang disebut oleh pembantu Nabi Musa, wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurah. Yang menyebabkan saya lupa adalah syaitan. Bila lupa dan sebelum itu dia usaha untuk bawa makanan ini kerana mengikut sunnatullah, dia usaha untuk membawa ikan ini kerana mengikut sunnatullah, perjalanan yang seumpama itu memerlukan kepada bekalan dalam kehidupan. Bila dia berusaha untuk membawa, Allah Ta'ala akan beri kepada dia sesuai dengan usahanya. Tetapi kalau tidak sesuai dengan usahanya, ataupun sesuatu perkara itu akan jadi terbantut apabila dia keusahanya itu telah capai kepada kemuncaknya. Wa ma ansanihu illa syaitan an askurah. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Dan ikan tersebut, ikan yang dia bawa, al-hud yang dibawa oleh Nabi Musa dan juga pembantu Nabi Musa itu telah menggelosor ke dalam laut dalam keadaan yang cukup ajaib. Tuan-tuan, pengajaran yang kita nak ambil daripada ayat yang ke-63 daripada surah Al-Kahf ini adalah berkaitan dengan, bukan dari sudut keajaibannya macam mana ikan itu terjun dan ajaibnya, tidak, tetapi yang kita nak ambil, faedah yang kita nak ambil daripada ayat ini, demikian Allah Azza wa Jalla mengajar kepada kita bahawasanya dalam hidup kita ini Allah akan membantu kita berasaskan kepada sejauh mana pematuhan kita kepada apa yang dinamakan sebagai sunnatullah. Sekadar mana kita ikut sunnatullah, demikian Allah akan membantu kita mengikut kadar tersebut. Allah akan membantu kita mengikut kadar tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, masih dalam ayat yang ke-63. Diajar kepada kita berkaitan dengan menisbahkan keburukan kalau berlaku dalam hidup kita ini, nisbahkan keburukan tersebut kepada syaitan. Sebab itulah disebut wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurah. Yang menyebabkan aku lupa ini adalah kerana bisikan syaitan. Allah Ta'ala dalam banyak tempat dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala mengajar kepada kita untuk menisbahkan kebaikan itu kepada Allah. Kalau kamu dapat min ni'matin faminallah. Kalau kamu mendapat nikmat faminallah, maka nikmat itu daripada Allah. Kalau kamu lupa dan sebagainya, yang menyebabkan kamu lupa itu adalah syaitan. Tuan-tuan, sebagaimana yang kita tahu juga, antara perkara yang ada dalam surah ini, dalam surah Al-Kahf ini, dia penyebab kepada surah Al-Kahf ini diturunkan. Kita semua tahu. Cuma kita sebut dalam bentuk tazkirah ataupun peringatan kepada kita bersama. Penyebab kepada surah Al-Kahf ini turun kerana pada zaman Makkah Al-Mukarramah, orang-orang Makkah, mereka telah menghantar satu kelompok orang untuk pergi bertanya beberapa soalan. Pergi bertanya dan mengemukakan persoalan mereka kepada orang-orang Yahudi Madinah. Kerana mereka tahu orang yang paling mengenali Nabi ini adalah orang-orang Yahudi. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Nabi sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Maka dihantarlah orang-orang ini untuk pergi bertanya kepada orang-orang Yahudi, macam mana kita nak berdebat. Ahlul Kitab di Madinah tu, sebelum daripada Nabi hijrah,
untuk kita berdepan dengan Muhammad. Mereka pun pergi bertanya, macam mana kami nak berdepan dengan Muhammad, dengan dakwaan Muhammad? Dia mengaku kata dia Nabi. Maka ketika itu orang-orang Yahudi balik bagi tahu kepada mereka, kamu balik bertanya tentang mereka beberapa soalan. Soalan yang pertama, kamu tanya kepada Muhammad tentang ruh. Soalan yang kedua, kamu tanya Muhammad tentang satu kelompok pemuda yang awal yang mereka itu pergi ke satu tempat dan mereka hilang. Setelah itu barulah mereka hadir semula, Ashabul Kahf. Yang ketiga, tanya tentang lelaki yang boleh menguasai di antara timur dan barat. Tanya hal keadaan orang ni, itulah tentang Zulkarnain. Kalau dia boleh jawab, tidak mengetahui tentang hal ini melainkan seorang Nabi, maka kalau dia boleh jawab, dia adalah Nabi. Mereka pun balik tanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, besok saya akan jawab. Besok saya jawab. Besok saya akan bagi jawapan kepada semua persoalan kamu. Allah Ta'ala tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Kahf. Dalam keadaan yang macam mana? Allah Ta'ala tak turunkan wahyu untuk hampir 2 minggu. Ataupun 2 minggu lebih. 15 hari secara tepatnya. Wahyu tak turun. Orang-orang Mekah nak tahu jawapan. Nabi janji esok. Mereka datang kepada Nabi. Apa jawapan dia? Apa yang telah berlaku? Apa kisah tentang roh dan sebagainya? Bertanya Nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk dalam keadaan tak menerima wahyu daripada Allah. Dan dia tak boleh jawab. Lalu Allah Ta'ala tegur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala tegur, dirakamkan dalam surah Al-Kahf, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghada illa an yasha Allah wazkur rabbaka idza nasita wa qul asa rabbi ila akhir al-ayah. Allah Ta'ala kata kepada Nabi kita Muhammad SAW, janganlah kamu kata, demi sesungguhnya aku akan lakukan perkara itu esok. Ghada, esok aku akan jawab. Jangan. Illa ayyasha Allah. Tapi kamu kena berlapik dengan menyebut insya Allah. Allah Ta'ala sebut benda ni sebagai satu peringatan kepada baginda Nabi SAW. Jangan kamu letak secara garanti, esok saya akan jawab. Jangan. Tapi kamu kena kata, insya Allah. Kalau Allah Ta'ala kehendaki, maka dia jadilah. Kalau Allah Ta'ala tak kehendaki, dia tak jadi. Allah Ta'ala tegur baginda Nabi SAW. Dalam banyak kitab-kitab tafsir, apabila membincangkan ayat insya Allah ini, jangan kamu kata esok saya akan buat, tapi katakanlah insya Allah. Dalam membahaskan ayat ini dalam surah Al-Kahf, banyak para sarjana tafsir mendatangkan satu riwayat berkaitan dengan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nabi Sulaiman ni dia punya ramai isteri. Satu hari dia berkata, la atufanna imra'ah. Saya akan mengelilingi isteri-isteri saya. Dan saya akan menggauli mereka pada satu malam, dan daripada mereka semua itu akan keluar anak-anak yang akan berjihad pada jalan Allah. Ternyata setelah itu, daripada ramai-ramai isteri yang dia gauli itu, tak keluar anak, melainkan dalam hadis dia sebut illa nisfa rajulin, kecuali setengah daripada manusia. Setengah daripada manusia ni adalah mungkin kita panggil orang timur kot, yang tak ada kaki, yang tak ada tangan, yang hanya ada badan saja. Illa nisfa rajulin, daripada semua tu. Dan Allah Ta'ala tegur baginda Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, lau qala insya Allah la anjabah. Kalaulah Nabi Sulaiman berkata insya Allah, ni Nabi SAW sebut dalam hadisnya, kalaulah Nabi Sulaiman menyebut insya Allah la anjabah, nescaya dia akan dapat melahirkan anak. Makna daripada pergaulan dia pada malam itu, dia menggauli isteri-isteri dia itu, daripada setiap anak atau setiap isteri yang dia gauli itu akan lahirnya anak yang akan berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kerana dia tak kata insya Allah, maka Allah Taala tak bagi kepada dia illa nisfa rajulin, melainkan setengah daripada manusia, sebagai satu didikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Dan kisah pendidikan kepada para nabi ini sudah tentu menjadi pendidikan kepada kita bersama. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, itu yang disebut berkaitan dengan ayat yang 63 ni. Allah Ta'ala rakamkan apa yang disebut oleh pembantu Nabi Musa sebagai pengajaran kepada kita. وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانِ
an azkurah, dan tidaklah melupakan saya untuk untuk menyebutkan perkara ini kerana bisikkan syaitan. Syaitan dia datang untuk mengacau kita, mengganggu kita dan buat kacau ganggu dalam kehidupan kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Itu kalau kita boleh, saya sekadar mengambil beberapa pengajaran daripada kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan, kalau kita tengok dalam kisah ini juga memberikan pengajaran kepada kita berkaitan dengan sifat kasih seorang guru. Di antara dua-dua ni ya, tentang Khidir itu ada yang menyebut kata dia juga adalah nabi dan sebagainya. Kalau kita tengok tentang hubungan mereka itu, ada hubungan yang menghubungkan mereka itu adalah kasih dan sayang. Sebagai contoh, dalam ayat 63 dalam surah Al-Kahf, Allah Ta'ala berfirman, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah saya mengikuti kamu supaya kamu mengajar kepadaku ilmu-ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepada kamu. Tuan-tuan, hubungan ini adalah hubungan kasih sayang. Sebab itulah Syekh Abdul Rahman Asy-Syahri, beliau menyebut kata, kalau kita perhati, hubungan ini bermula dengan Nabi Musa alaihi salatu wasallam memuji gurunya. Kenapa saya datang untuk belajar dengan Khidir? Kerana Khidir itu, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Tak bolehkah saya belajar kepada tuan guru dalam keadaan tuan guru sudah ada ilmu yang menunjuk arah, makna ilmu yang telah ajar, ilmu-ilmu yang benar yang tuan guru telah ada kepada diri tuan guru tu, boleh tak tuan guru transfer kepada saya? Yang ini ramai di kalangan para sarjana kita, para sarjana tafsir menyebut ini adalah di antara adab. Ini di antara kaedah hubungan di antara guru dan murid itu, hubungannya adalah hubungan apa? Hubungannya adalah hubungan wud. Hubungannya adalah hubungan hub. Hubungannya adalah hubungan kasih sayang. Ini ditunjuk oleh Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Dia menghargai gurunya, dan kaedah dia menghargai gurunya itu dengan dia meminta izin, dan dia menyebut tentang kelebihan gurunya dari sudut mana yang dia nak ambil daripada gurunya tersebut. Dalam surah Al-Kahf juga mengajar kepada kita daripada ayat ni juga, tuan-tuan. Dia mengajar kepada kita berkaitan dengan dia mengajar kepada kita tentang adab dalam bertanya. Sebab itulah Nabi Musa dalam semua kondisi yang dia berhadapan dengan problem, dia tanya kepada gurunya. Itu memang satu benda yang cukup penting. Kerana Imam Ahmad bin Hanbal menyebut, an-nasu muhtajuna ila al-ilmi aktsaru min hajatihim ila at-ta'ami wasyarab. Lianna at-ta'ama wasyarab yuhtaju ilayhi fil yawmi marrah aw marratain, wal ilmu yuhtaju ilayhi bi'adadil anfas. Itu disebut oleh al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata manusia amat mengharapkan kepada ilmu. Dia cukup berhajat kepada ilmu lebih daripada hajatnya kepada makanan dan minuman. Kita perlu makan dan minum, tapi kata Imam Ahmad, sebenarnya manusia ni dia lebih perlu kepada ilmu lebih banyak daripada keperluannya kepada makan dan minum. Kenapa? Kerana makanan dan minuman tu diperlukan oleh kita satu kali satu hari atau dua kali satu hari. Demikian saja. Ya, kalau hak makan banyak pun mungkin 3 kali. Dan gitu ya. Dia tak perlu banyak sangat. Tapi wal ilmu yuhtaju ilaihi bi'adadil anfas. Tetapi ilmu ini diperlukan oleh manusia sebanyak mana nafas manusia. Maknanya selama-lamanya, selagi mana dia hidup, manusia memerlukan kepada ilmu. Dalam sepanjang hayatnya dia memerlukan kepada ilmu. Itu yang disebut oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dan perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir ini adalah perjalanan yang dipanggil dengan jaulah ilmiah, perjalanan keilmuan. Mereka sama-sama mengambil manfaat. Kerana dalam hidup kita ni, tuan-tuan, sebagaimana yang sering kita duk sebut, hidup kita ni, tuan-tuan, sebenarnya adalah tumpang menumpang. Dia punya ilmu dan kelebihan. Ini dua-dua orang ni, tokoh ni, dua-dua orang ni, Nabi Musa dan Nabi Khidir ni, kedua-duanya Nabi, kedua-duanya ahli ilmu, kedua-duanya adalah orang yang terpelajar, kedua-duanya adalah orang pilihan Allah Azza wa Jalla. Nabi min anbiya'illah, nabi-nabi daripada nabi-nabi yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kenapa Musa mengambil iktibar
ataupun berusaha untuk belajar daripada Khidir alaihissalam. Kerana apa? Kerana hakikat kehidupan ni adalah tumpang menumpang. Hakikat kehidupan ni adalah tumpang menumpang. Termasuklah dalam ilmu. Nabi Musa, Allah Ta'ala takdirkan tidak diberikan kepadanya ilmu hikmah yang banyak, sebagaimana ilmu hikmah yang banyak itu diberikan kepada Nabi Khidir alaihissalam. Jadi, dia tumpang daripada Nabi Khidir dari segi ilmu hikmah tersebut. Ilmu hikmah tersebut. Waktu disebut, proses ni adalah proses tumpang menumpang. Dan menunjukkan kepada kita bahawasanya dalam hidup ini kita perlu terus untuk terus belajar, untuk terus menumpang ilmu daripada orang yang berkelayakan. Imam Qatadah ni seorang ulama tafsir yang wafat pada tahun 117 Hijriah. Dia kata apa? Dia kata, "Lau kana ahadun yaktafi min al-ilmi bi syai'in laktafa Musa alaihi salam, walakinnahu qala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda." Ini kata Qatadah, Imam Qatadah. Imam Qatadah kata, kalaulah manusia tu dia boleh cukup, dia berasa cukup dengan ilmu. Maknanya dia ada sikit ilmu, dia ada bahagian ilmu dia berasa sudah cukup, dia tak perlu untuk tumpang orang lain. Laktafa Musa alaihi salam. Nescaya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dia diberikan nubuwah dan diberikan ilmu, nescaya Musa sudah cukup. Dia tak perlu belajar dah daripada Khidir. Tetapi dia sendiri berkata, yakni Musa, baginda Musa alaihi salatu wassalam, dia sendiri berkata, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Boleh tak saya ikut Tuhan? Dia kata kepada Nabi Khidir, boleh tak saya ikut Tuhan untuk Tuhan ajar kepada saya ilmu yang terbaik yang telah Tuhan dapat. Kenapa? Kerana ilmu tu Allah Ta'ala takdirkan. Hidup kita ni, kita hajat menghajati. Kita hajat kepada orang lain hajat kepada kita. Kita perlu menumpang orang lain dan kita perlu orang lain perlu tumpang kita. Saya ambil ungkapan almarhum Tuan Guru Ni Aziz, penuh hikmah. Beliau menyebut kata hidup kita ni tuan-tuan, dia duduk di antara menumpang dan menampung. Menumpang kelebihan orang lain, menampung kekurangan orang lain dengan kelebihan yang kita ada. Tak ada manusia yang Allah Ta'ala berikan dia serba boleh, tak ada. Orang Arab sebut dia hanya ada dua kemungkinan. Manusia ni, saya dan tuan-tuan, kita bersama, di mana pun kita berada, kita hanya ada dua kemungkinan. Sama ada kemungkinan yang pertama, kita menjadi satu orang yang khabir, satu orang yang pakar dalam bidang kita. Pakar dalam bidang kita. Dalam bidang kita ni kita tahu banyak benda lah. Kita tahu dalam agak luas lah dalam bidang kita. Khabir. Tapi kita akan buta dalam bidang orang lain. Kita akan buta dalam bidang orang lain. Tuan-tuan, di Kedah ni, hari ni semalam di isytihar kata ada hasil mineral yang mula-mula diisytihar 43 trilion. Lepas tu sebut pula kata 62 bilion jumlahnya. Poin saya bukan tentang jumlah 43 ataupun 62, bukan itu. Tapi yang saya nak sebut, sudah tentu orang yang tidak ada keilmuan dalam bidang kaji bumi, dalam bidang ilmu-ilmu berkaitan dengan kaji bumi ni, sudah tentu dia akan terpinga-pinga. Binatang apa pula ni hidup? Binatang apa pula main? Tapi orang yang dalam bidangnya, dia tahu. Orang yang dalam bidangnya, dia tahu. Kenapa tuan-tuan? Kerana demikian Allah Ta'ala takdirkan. Satu orang yang dia ustaz sebagai contoh. Dia ustaz. Mungkin bidang syariah ataupun bidang apa-apalah yang dipanggil dengan ustaz. Dia bukan semua benda, dia tahu dah. Walaupun di kalangan masyarakat kita ni, kalau kata ustaz tu dia nak buat semua. Dia nak jadi perawat, dia nak jadi apa semua, sampai semua fatwa tentang kehidupan apa semua, pitanya dia pun jawab pakai ikut apa yang dia agak dalam hidup. Tak tepat. Bukan begitu. Hidup kita ni, kalau kita ambil pengajaran daripada surah Al-Kahf ni, dan kata Qatadah tadi ni, kalaulah kita cukup, kita berasa dengan hak kita ada tu, boleh menguasai semua benda, nescaya Musa tidak akan pergi belajar kepada Sayyidina Khidir. Tapi hidup kita ni, tumpang menumpang. Saya tumpang daripada kata hikmah Tok Guru Ni Aziz. Tok Guru Ni Aziz hanya sebut, hidup kita ni tumpang menumpang. Tumpang dan tampung. Kita tumpang kelebihan orang lain, kita tampung kelemahan orang lain.
Hak ni cara hidup kita. Memang sunnatullahnya ditentukan macam tu. Macam itulah cara hidup kita. Itulah kita tumpang dan tampung. Tumpang kelebihan orang lain dan kita tampung kelemahan orang lain. Hak ni juga yang berlaku kepada Nabi kita Musa alaihi salam dan juga Khidir alaihi salam. Mereka belajar. Kalau satu orang mungkin saya sebut tadi, satu kemungkinan, satu daripada dua kemungkinan dalam masalah pengetahuan ni, satu manusia dia boleh menjadi pakar tapi dalam bidang dia. Pakar dalam bidang dia. Dia mungkin pakar bahasa. Dia pakar dalam bidang bahasa tapi dia perlu ditampung dalam perkara-perkara yang lain. Orang yang mungkin pakar dari segi syariahnya tapi untuk kehidupannya dia perlu ditampung dengan perkara lain. Masyarakat kita kadang-kadang kerana terlampau husnuzan, asal kata orang agama, semua benar kena pergi kat orang tersebut. Asal kata ustaz, semua kena tupu. Tidak, bukan lagu tu yang diajar oleh agama kita. Satu. Yang kedua, ataupun keberangkalian yang kedua, orang Arab panggil sathi. Sin, ta, ha, ya. Sathi. Apa makna sathi? Orang yang boleh serba sikit. Dia boleh serba sikit. Dia bukan pakar dalam apa-apa bidang, tapi keistimewaan dia boleh sikit-sikit. Dia boleh pertukangan sikit, dia boleh pertanian sikit. Tangan dia ni ada multi skill. Tapi bukan pakar, bukan sampai ke tahap pakar, tapi dia boleh sikit-sikit. Dia boleh cakap sikit. Dia bolehlah kalau nak bercucuk tanam sikit, dia bolehlah untuk menulis sikit, dia bolehlah untuk berniaga sikit. Dia ada multi skill tapi bukan sebagai satu orang yang pakar dalam bidang tersebut. Kerana hakikat kehidupan, kata Imam Qatadah, hakikat kehidupan berdasarkan ayat ni, antu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Hakikat kehidupan ni kita kena berkongsi. Kita kena berkongsi. Kita kena tampung kawan, kawan kena tampung kita. Kita kena tumpang dia kena tumpang kita. Itu hakikat kehidupan, tuan-tuan. Hakikat kehidupan. Kita mata duduk di depan, kita tak tahu sedang apa yang sedang berada di belakang. Lalu kita perlu tumpang orang belakang kita dari segi melihat keselamatan di belakang mungkin. Demikian juga dalam perkara-perkara yang lain. Yang pentingnya, hidup ni, pengajian dan proses pembelajaran ni sepanjang hayat. Dan tidak ada manusia yang yaktafi, dia merasa cukup dengan apa yang dia ada. Nabi Khidir alaihi salatu wassalam, Allah Ta'ala berikan kepada dia ilmu hikmah. Nabi Musa, Allah Ta'ala berikan kepada dia nubuwah. Maka, dia gabung dua-dua ni. Mereka dua-dua ni pi. Akhirnya, mereka bergabung, mencantumkan di antara ilmu nubuwah dengan ilmu hikmah. Ilmu Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Musa kerana dia seorang Nabi, dan ilmu hikmah. Bagaimana untuk hidup di muka bumi ini. Gabung dua ni. Dan kisah itulah datang sebagai pengajaran kepada kita bersama. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak tutup. Kita dah 44 minit, 45 minit, lebih kurang 3-4 minit kita tutup. Saya nak sebut kat tuan-tuan, siapa dia manusia? Mari kita tutup dengan ungkapan ini. Siapakah dia manusia? Saya dan tuan-tuan adalah manusia. Manusia ni, saya dan tuan-tuan, kita yang kata manusia ni tuan-tuan, saya pinjam, saya tumpang apa yang disebut oleh Syekh Muhammad Ratib An-Nabulsi, hafizahullah. Dia kata manusia ni ada 3 benda. Manusia terbentuk daripada 3 perkara ini. Yang pertama, manusia aqlun yudrak. Allah Ta'ala anugerahkan kepada manusia akal. Dan tujuan akal itu adalah untuk mencerap. Kekuatan akal itu adalah untuk mencerap. Mencerap ilmu Allah Azza wa Jalla. Mencerap. Ini adalah kekuatan akal. Dan manusia, dia jadi manusia yang disebut kebaikannya adalah kerana dia mempunyai akal. Kekuatan akal lah menyebabkan manusia itu dihargai dan dimuliakan. Yang kedua, manusia ini dia punya qalbun. Dia punya jantung hati. Dan jantung hati itu fungsinya adalah untuk yuhib, untuk mahabbah. Manusia perlu kasih dan cinta. Manusia perlu kasih dan cinta. Yang ketiganya, manusia ada yataharrak. Manusia adalah jisim, jasad yang dia boleh bergerak. Gabung 3 benda ni, itulah dia manusia. Dan manusia, dia tidak boleh capai kepada kesempurnaan dalam hidup, melainkan apabila dia tumpang dan apabila dia tampung. Dia tumpang kelebihan orang lain dan dia tampung kekurangan orang lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita,
Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita. Mudah-mudahan malam Jumaat ini akan kita gunakan untuk mentadabbur ayat Allah melalui surah Al-Kahf, yang Nabi janji siapa yang membaca surah Al-Kahf pada malam ataupun pada siang Jumaat, Allah akan mencahayakan hidupnya di antara dua Jumaat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.